Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan mengenai chapter 2 ya. Di mana dalam chapter 2 ni kita akan bincangkan ada 4 jenis equation yang penting lah. Yang pertama kita akan belajar mengenai apa yang dinamakan separable equation. Yang kedua adalah homogeneous equation. Yang ketiga adalah linear equation dan terakhir adalah exact equation. Jadi semua-semua ini adalah kita akan bincangkan ODE dalam first order lah. Ada 4 bentuk equation ini. So apa gunanya equation ini? Equation ini kita akan secara umumnya ya, kita akan gunakan equation ini untuk mendapatkan general solution. Ya, untuk mendapatkan general solution. Okey, now kita start dengan macam ni ya. Kita start dengan this thing. So, yang paling penting sekali di dalam chapter 2 ini, kita akan deal dengan ODE for the first order, First order ya. So, kita ada dua. Kita ada first order, kita mungkin akan berdepan dengan second order dan sebagainya. So, mainly di dalam chapter 2 ni, kita akan bincang mengenai first order sahaja. Alright? So, jadi ini adalah bentuk umum bagi suatu ODE. Ya, general form bagi suatu ODE ditulis sebagai berikut, iaitu dy dx sama dengan function lah. So, yang ini. Jadi, kita lihat contoh kat sini. If you are given something like this, y prime tolak 2y sama dengan sin x. Y prime ni kita faham lah kot, ini adalah dy dx kan. So, jadi kita boleh susun semula bentuk ini supaya kita dapat kita dapat susun dia dalam bentuk umum. Ya. So, dia akan jadi y prime sama dengan 2y tambah sin x. So, ini adalah bentuk umum ya. Ini nak kata penting sangat tidaklah, tetapi ini adalah bentuk umum bagi suatu ODE. Cara dia ditulis. Baik, ini yang dekat bawah ni pula adalah nak terangkan sikit lah ya. Apa yang kita dah belajar sebelum ini dan apa yang kita belajar sekarang. Okey, sebelum ini kalau masih ingat lagi kan, kita diberi general solution, iaitu GS ya. Kita diberi GS, lepas tu kita dalam teaching video sebelum ni lah kan, kita from the GS itu kita boleh dapatkan apakah dia differential equation dia ya. Daripada GS tu, GS ni diberi lepas tu kita diminta untuk mendapatkan differential equation. So cuba ingat balik, ada ya. Lepas tu kita juga sebelum ini kita dah tahu macam mana to show that the GS ya adalah merupakan maksudnya the solution adalah general solution bagi DE yang diberi. Ya, ini benda yang nombor 2 lah yang kita dah tahu sebelum ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita nak mendapatkan particular solution from a given general solution. And of course, kalau dalam kes yang nombor 3 ini kita memerlukan persyaratan ya, sama ada kita menggunakan IVP ataupun BVP ya, initial value problem ataupun boundary value problem. Ini sebelum ni yang kita tahulah. Jadi, rata-rata kes dalam teaching video sebelum ini, we are given GS. Kita diberi general solution. Now, dia terbalik. Maksud dia, kita diberi differential equation nak dapatkan general solution ataupun nak dapatkan particular solution. So, that is our main task now. So, jadi in order untuk mendapatkan GS ini, kita bertembung dengan kepelbagaian bentuk differential equation. Ada banyak sangat bentuk dia. Jadi, kita dah pecahkan kepada 4 bentuk yang penting lah ya. Yang penting sebab kita kena kenal pasti bentuk differential equation yang diberi itu sama ada dia adalah separable equation ke, homogeneous equation ke, linear equation ke, ataupun exact equation. Ini kita kena kenal pasti sebab masing-masing punya pendekatan berbeza untuk mendapatkan general solution. Okay, so dalam teaching video kali ini kita akan hanya fokus kepada
separable sahaja. Right? Okay, now separable, namanya pun dah separable kan. Separable bermaksud apa? Dia adalah pisah, boleh pisah. So jadi kalau kita rujuk dalam mana-mana rujukan buku pun, bentuk separable yang kerap kali ditulis di dalam buku adalah bentuk ini yang yang ada bulat ni, ya. dy over vy sama dengan ux dx, nampak tak? Semacam ni kan. Tapi kalau kita in detail, kita perhatikan bentuk separable ini, perasan tak yang sebelah kiri ini adalah semua yang ada y, termasuk dy. Yang sebelah kanan ini pula, semua yang ada x, termasuk dx. Perasan tak yang itu? Jadi, inilah yang saya nak highlightkan sekarang ni. Kalau kita ada, kalau dia adalah separable equation, bermaksud daripada differential equation yang diberi di atas ini, kita boleh separatekan dia kepada dua bahagian, iaitu y dan juga x. Boleh ya? So, ringkas cerita macam ni lah. Ya, kalau dia separable, ni kalau dia separable, yang sebelah kiri, the left, semua yang ada y, termasuk dy lah. Yang ini, yang ni. Yang sebelah kanan ini pula, semua yang ada x, termasuk dx. So, kalau kita boleh pisahkan dia kepada dua bahagian yang berasingan macam ini, maka kita dah tahu dah, it is the separable equation. Boleh ya? So, kita tengok contoh. Di sini saya beri 4 contoh. Saya tunjukkan dua lagi kamu boleh cuba. Tapi saya bagi jawapan. Okey, kita ada A, B, C, D kan. Kamu boleh lihat kemudian ya. A, B, C, D ni, A, B, C adalah separable. Ya, A, B, C adalah separable. Manakala yang D ni adalah not separable. Okey, daripada A, B, C ni saya tunjukkan dua. Ya, saya tunjukkan dua. Macam mana kita nak tahu dia adalah separable ataupun tidak. Okey, cuba lihat. Kita ambil yang A dulu. So, we are given here the differential equation as dy dx tolak x, y sama dengan x. Betul tak? So, our main task here adalah kita susunlah macam mana sekalipun, tapi akhirnya dapat tak kita pisahkan kepada dua bahagian, x, y dan juga x. Itu sahaja. Kalau boleh, maka kita tahu dia adalah separable. Okey, cuba tengok contoh ini. Saya bagi dua contoh ni. Kamu boleh observe kat sini. Ya? Macam mana saya buat? So, saya akan pindahkan ini ke sebelah kanan. Lepas tu, saya akan factorizekan dia kat sini. Factorizekan x tu. Lepas tu, saya pindahkan yang mana yang ada y dan sebagainya. Saya pindahkan siap-siap ke sebelah kiri. Nampak tak saya pindahkan? So, 1 tambah y ni dekat sini sekarang. Lepas tu, yang dx kat bawah ni kan, saya pindahkan ke sebelah kanan. Saya dapat yang ini. Jadi, dekat sini, saya telah berjaya. Ya, kita telah berjaya pisahkan ini bahagian y, ini adalah bahagian x. Maka kita tahu dia adalah separable equation. Boleh ya? So, yang B juga sama. Di mana B ini, nampak tak eksponen ini? Eksponen ini saya pecahkan, saya expandkan dia lah. Saya pecahkan kepada dua. Iaitu saya dapat eksponen y, eksponen negatif x kan. Lepas tu yang mana y? Ini kan y kan? Ini y. Maka yang y ni, eksponen y ni saya pindahkan ke sebelah kiri. Lepas tu yang dx ni saya pindahkan ke sebelah kanan. Akhirnya saya dapat bentuk macam ni. Yang ni kan. So jadi kita sekali lagi telah berjaya memisahkan kepada dua bahagian, iaitu y dengan x. Maka kita tahu dia adalah separable. Okey, jadi yang C ni kita boleh cuba ya, nampak je panjang, sebenarnya tak susah pun ya. Yang C yang C ni. Yang D ni kita tidak akan berjaya membuat dua bahagian untuk pisahkan dua bahagian berasingan, y dengan x tu. Kamu boleh cuba, kita tak akan dapat. Jadi ini bermaksud dia bukanlah separable equation, dia mungkin equation yang lain. Sama ada dia mungkin adalah homogeneous ke, dia mungkin adalah linear ke, ataupun dia adalah exact. So kita tak tahu. Adalah dia punya ciri-ciri dia, tapi kita akan bincang kemudian. Okay guys. So now, lepas kita tahu
dia adalah separable, apa yang kita nak buat? Yang itu penting, sebab our main task here adalah kalau kita diberi suatu differential equation, kita kan nak dapatkan general solution kan. So now first thing, kita dah dapat separatekan dia, which is good. Ini adalah first step tau. Ini adalah first step. Kita kena pisahkan dia dulu. Now, the second step adalah, selepas kita pisahkan dia, dua bahagian ini, second step adalah kita perlu integratekan kedua-dua bahagian. Ini, sebelah kiri ini kena integrate, sebelah kanan ini perlu integrate. Faham tak? So, jadi kita ada ini yang ini. Jadi kalau kita lihat, our next step, first step kita dah pisahkan kepada dua bahagian, yang ni. Selepas pisahkan kepada dua bahagian, so kita dah pisahkan dua bahagian. So second step adalah kita perlu integratekan kedua-dua bahagian tersebut. Integrate macam biasa. So ini bergantunglah kepada function tu kan. Kalau function tu mudah, okey lah. Kalau function tu susah, dan kita kena cuba jugalah menyelesaikannya. Okey, cuma jangan lupa yang saya kotak yang dot plus a ni, ini tu apa ni? Ini adalah nilai, ini adalah constant tau, constant after integration. Ingat tak, kalau kita nak buat satu integration, kan kita ada constant c, betul tak? Kan? So basically, oleh sebab kita ada dua bahagian, ada dua kamiran, ada dua integration, sebenarnya sebelah kiri ni ada satu constant, sebelah kanan ni pun ada satu lagi constant, betul tak? So jadi bila kita buat dua-dua macam ni, saya pindahkan satu constant belah kiri ni, pindahkan ke kanan, saya jadikan satu je. So jangan buat dua constant pula. So constant ada satu je. Walaupun asalnya dia ada dua, satu kat sini, satu kat sini, tapi yang sebelah kiri ni kita pindahkan ke sebelah kanan, jadikan satu constant. So ini adalah constant after integration, after integration. Okay, so our job now adalah untuk dapatkanlah nilai A ni. So, sebab pada sini, pada bahagian kat sini, selepas kita integratekan sebelah kiri, selepas kita integratekan sebelah kanan, lepas tu kita plus dengan constant kan, sebenarnya kita dah dapat dah dia punya general solution. Dah dapat dah. So kita boleh stop dekat sini pun okey dah dapat dah dia punya general solution dah. Tapi kalau kita diberi initial condition, kalau kita diberi persyaratan, maka kita perlulah guna initial condition tersebut untuk mendapatkan nilai A tersebut. A ni, A ke C ke, kan biasa kita buat C kan, dan kamu buat C je lah. Ini saya buat A je. So maksud dia, kalau kita ada diberi initial condition, kita perlu gunakan persyaratan tersebut untuk dapatkan A. Kalau tak ada, just biarkan dalam sebutan A tu. Biar macam tu je lah. Okay. So kita lihat contoh satu kat sini. Ini apa? Oh, ini hanya overview saja. So the given ODE, lepas tu use separable approach, lepas tu we will obtain the general solution, lepas tu kita akan gantikan initial condition jika diberi, dan baru kita akan dapat the particular solution. Okay, ini just overview kita punya apa benda yang kita nak buat, the structure lah. Okay, now kita pergi lihat satu contoh kat sini. Now soalannya adalah find the general solution for this. Kita ada x plus 2 dy dx equal to y. Okay, ingat dalam kes yang macam ni, seperti biasa, pertama sekali, seperti mana yang saya sebut sebelum ini, kita ada 4 equation kan. Kita ada 4 equation: separable, homogeneous, linear dan exact. So kita kena kenal pasti yang mana satu dulu sebenarnya. Yang mana satukah bentuk jenis equation yang kita sedang hadapi sekarang. So kita kena buat sedikit test lah. So jadi oleh sebab kebetulan ini adalah chapter ni teaching video bagi separable, ini sebenarnya adalah separable. Dan kalau kita cuba pun, kita memang akan dapat asingkan kepada dua bahagian. Nampak tak? Ini
Yang ni our first line here. Cara saya asingkan, saya pindahkan je, saya pindahkan Y, pindahkan X ke kiri, ke kanan dan sebagainya lah. So kita akan dapat yang ini. So from the first line, kita dah tahu dah dia adalah separable. Separable ni once kita dah dapatkan separatekan kepada dua bahagian, maka our next task adalah integrate both side. Integrate je lah. So maknanya kita kena integrate sebelah kiri, integrate sebelah kanan. Jadi sebelah kiri kita integrate 1 over y, kita dapat ln y. Sebelah kanan kita dapat ln x plus 2. Lepas tu kena tambah c lah, sebab c itu adalah constant bagi integration tersebut. Boleh? So dari sini jadi kita boleh permudahkan. Dari sini kita boleh permudahkan macam okey, soalan ini tidak diberi apa-apa persyaratan kan. Dia tak beri apa-apa initial condition ke sebarang nilai x dan juga sebarang nilai y. Jadi kalau dia beri, maka kita boleh dapatkan nilai c ni. Tapi dalam contoh ini saya bagi nilai contoh nanti. Daripada sini sebenarnya kita boleh expandkan lagi kita punya solution kita, ya. Biar nampak cantik sikit. So instead of leaving ini dalam bentuk yang ini, sebab bentuk ini sebenarnya kalau kita susun elok-elok, dia masih boleh dipermudahkan, ya. Okey. Ada setengah-setengah case kita boleh stop sampai sini saja, sebab kita dah tak boleh nak permudahkan apa-apa dah. Dekat sini perasan tak, saya masih lagi boleh play around dengan ln ni, ln sebelah kiri dengan ln sebelah kanan. Nampak tak? Saya masih boleh pindah-pindahkan, boleh simplifykan lagi bahagian ini. Jadi dalam banyak kes kalau kita boleh simplifykan, dan kita bolehlah kita teruskan kita punya jawapan kita. Tapi kalau dia terlalu rumit, kita nampak dia, ini memang kalau saya teruskan pun dia makin merumitkan keadaan, and even sebenarnya tak boleh dipermudahkan lagi pun. Dan kita stop. Itu kalau worst case scenario, ya. Tapi dalam case macam ni sebaiknya kita permudahkan. Kita permudahkan. Jadi kalau kita nak permudahkan, ada beberapa cara lah yang pelajar boleh buat. Jadi saya tunjukkan 2 cara, mungkin 3 cara kot. So jadi cara pertama sekali, kita cuba tengok ni. Ini adalah kita just play around dengan expression ni je. So kita jadikan c sama dengan ln y tolak ln x tambah 2, dan c sama dengan ln y per x plus 2. Nampak tak? Lepas tu dari sini kita dapat eksponen power of c. Faham kan? So ln pindah belah sana, dapat eksponen kan? Jadi cuba tengok, saya permudahkan. Jadi last kali saya dapat apa? Kita dapat the general solution adalah y sama dengan a x plus 2. So macam ni. Nampak kan? Jadi dia lebih cantik, dia lebih kemas dan lebih teratur, di mana kita memang jelas boleh permudahkan ungkapan tersebut. So macam ni. Okey. So apa ni? Ini adalah general solution. Okey, sini saya tulis ada use the alternative kan. Okey, kalau kita tak guna pendekatan macam ni, mungkin pelajar ada cara lain atau idea lain yang boleh kita buat. Yang lain yang boleh kita buat adalah, cuba tengok sini, alternatif dia yang ini. Yang ini pun boleh juga. Asalnya kita ada macam ni kan, kita ada ln y sama dengan ln x plus 2 plus c. Jadi apa yang saya buat? Saya buat macam ni. So y ni, ln ni pindah pergi sana, dapat eksponen. So y sama dengan eksponen macam ni. Jawapan dia sama tau, cuma cara kita mengolahkan dia punya structure ni berbeza. Yang tadi tak macam ni, yang ini cara lain pula. Okay? Tapi dia akan end up dengan benda yang sama. Ini dapat y sama dengan a x plus 2. Yang tadi pun kan sama kan? Ni. Ni. Nampak tak? Ini pun y sama dengan a x plus 2. Tapi kita dapat ini dengan pendekatan yang macam ni.
So mana-mana satu pun boleh, tak kisah nak guna approach yang ini ke ataupun nak guna approach yang satu lagi ini ke, dua-dua boleh. Ya, ini pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi sekarang ni katalah kita diberi initial condition. Jika diberi initial solution. Solution bukan solution lah. Tapi kita diberi initial condition lah ya. Katakan ini patutnya apa ni, condition ni kan, initial condition kan, ini initial condition, ini condition ya. Ni ya. Misalkan kita diberi y1 sama dengan 1. Maksud dia x dia adalah 1, y dia adalah 1 kan. Jadi kalau kita diberi initial condition, kita diberi syarat macam ni, maka kita kena gunakan syarat ni untuk dapatkan A. Ya, dapatkan A. Kita masukkanlah dalam A tu. Macam contoh ini kan, ini kan y sama dengan ni. Y sama dengan A x tambah 2 kan. Tadi x dengan y tu kan 1, masukkan sini. Ini 1, ini pun 1. Dapatkan nilai A. Dah dapat nilai A, gantikan semula ke dalam sini. Dan kita dah dapat particular solution. Jadi bila kita menggunakan initial condition tu, kita akan dapati nilai A tu adalah 1/3. So masukkan semula 1/3 ni ke dalam general solution tadi tu, dan inilah dia particular solution. Baik, bukan setakat itu sahaja pelajar mungkin boleh attempt how to do it, tapi mungkin pelajar juga boleh buat macam ni. So dia jadi pelbagai ya. Mungkin ada cara yang keempat, kelima, saya pun tak tahu. So jadi boleh cubalah cara lain. Ya, cara lain yang boleh kita buat. Jadi from ln y sama dengan ln x plus 2 plus c, yang ni tadi ni, saya terus guna syarat. Pasal saya tahu jika kita diberi initial condition, yang penting adalah saya nak dapatkan nilai c ni. Ya, saya nak dapatkan nilai c ni. Jadi saya terus masukkan syarat tersebut. Ya, so saya tahu x1, y1 kan. Saya siap-siap masuk ke sini. Ln 1 dan sini pula adalah ln 1 tambah 2. Jadi saya dapat ln 1 sama dengan ln 3 tambah c. Ln 1 ni kan kosong. Jadi saya dapat c sama dengan negatif ln 3. Saya dah dapat nilai c, saya ganti semula ikut arah nak panah ni ke sini. Ganti semula ke dalam persamaan 1 ni. Apa saya dapat? Saya dapat ln y sama dengan ln x plus 2 minus ln 3. Then saya guna hukum ln, saya dapat ln x plus 2 over 3, maka y sama dengan di antara ni dia sebenarnya ada eksponen kan, eksponen power of ln yang ini. So saya tak buat yang itulah. Jadi finally saya dapat y sama dengan x plus 2 over 3. Kan sama dengan yang ini kan? Yang ni. Ni sama kan? X plus 2 over 3. Jadi jawapan boleh macam-macam lah. Bukan jawapan boleh macam-macam, dia punya solution tu boleh pelbagai, bergantung kepada kita lah nak guna cara apa. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video bagi separable equation. Kita sambung equation lain dalam video yang akan datang. Thanks for watching.